Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Encik Zaidi bin Hassan, Guru Besar Sekolah Kebangsaan Cikus, ingin berkongsi amalan terbaik pelaksanaan PDPR Sekolah Kebangsaan Cikus. Untuk pengetahuan, Sekolah Kebangsaan Cikus terletak di daerah Hilir Perak. Seperti yang semua kita sedia maklum, sesi PDPR telah memasuki tahun kedua pelaksanaannya. Banyak cabaran yang kita lalui, banyak pengalaman yang kita perolehi. Ada kelemahan kita perbaiki dan akhirnya segala pelaksanaan cuba kita berkongsi agar PDPR yang kita jalani ini menjadi bertambah baik dan memberikan manfaat kepada semua termasuk murid-murid yang menjadi klien kita. Prinsip asas PDPR. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, prinsip asas PDPR yang kita laksanakan mestilah berfokuskan kepada tiga perkara, iaitu yang pertama, tiada murid yang tercicir dalam pembelajaran, asas pembelajaran dipenuhi dan kesejahteraan sosio-emosi murid diutamakan. Ketiga-tiga prinsip asas ini mesti diberi keutamaan dan pertimbangan yang tinggi dalam usaha melaksanakan PDPR, khususnya di sekolah kami, Sekolah Kebangsaan Cikus. Pelaksanaan PDPR di Sekolah Kebangsaan Cikus. Setelah kita memenuhi prinsip asas tersebut, guru-guru di Sekolah Kebangsaan Cikus diberi taklimat dan juga penerangan untuk melaksanakan PDPR dengan menetapkan beberapa strategi agar pelaksanaan PDPR dapat dilaksanakan dengan baik dan memberi faedah kepada semua, serta yang paling penting sekali, tidak membebankan semua pihak yang terlibat. Saya akan berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan bagaimanakah kami melaksanakan mengikut step ataupun flow yang telah kami susun. Langkah pertama ialah murid dikendaki key in kehadiran atau mengunci masuk kehadiran mereka pada waktu pagi sebelum PDP bermula. Ibu bapa diberi penerangan terlebih dahulu sebelum melaksanakan proses ini, khususnya murid-murid yang melibatkan tahap 1 yang memerlukan bantuan daripada ibu bapa untuk mengisi kehadiran pada waktu awal pagi. Proses kehadiran ini diambil untuk kami memastikan keterlibatan murid sejak awal lagi dan membolehkan pihak pengurusan sekolah, khususnya unit had ehwal murid, memantau ketidakhadiran murid dan semua data ini akan direkodkan setiap hari. Langkah yang kedua, murid mengisi link kehadiran ataupun penglibatan bagi setiap kelas mengikut mata pelajaran. Setiap guru menyediakan link pelibatan murid bagi kelas mereka masing-masing. Ini bertujuan untuk mengenal pasti murid yang terlibat dan tidak terlibat untuk kelas tersebut dan dapat mengambil tindakan serta intervensi terhadap murid yang tidak terlibat dengan PDPR serta memudahkan guru menjalankan pentaksiran bilik darjah. Langkah kedua ini boleh juga dianggap sebagai tapisan yang kedua untuk kami mengenal pasti murid-murid yang tidak terlibat dengan PDPR pada hari tersebut. Ini penting bagi kami memenuhi prinsip asas yang pertama tadi, iaitu tiada murid yang tercicir di dalam pembelajaran. Seterusnya, kepelbagaian pendekatan PDPR yang dilaksanakan di Sekolah Kebangsaan Cikus. Kepelbagaian pendekatan PDPR ini adalah untuk memastikan supaya tiada murid yang tercicir. Jadi, berbagai pendekatan yang diambil iaitu pendekatan PDPR secara atas talian, secara luar talian, secara gabungan dan juga penyediaan modul cetak. Pembelajaran dilaksanakan secara atas talian. Terdapat pelbagai medium yang kami gunakan, antaranya Google Meet, video call dan juga komunikasi melalui WhatsApp dan Telegram yang dijalankan secara real time. Data yang kami ada, 75% murid mengikuti pembelajaran secara atas talian setiap hari. Dan setiap Google Meet yang diadakan pula, hampir 50 hingga ke 60% murid mengikutinya. Kelebihan menjalankan PDPR secara atas talian ini ialah aktiviti pembelajaran dapat dijalankan dengan lebih baik, manakala PBD dapat diuruskan dengan lebih sempurna. Pendekatan yang kedua pula ialah PDPR dijalankan secara offline, iaitu melalui WhatsApp, Telegram, slide pembelajaran dan juga YouTube channel. Dan untuk pentaksiran bilik darjah, guru-guru kerap menggunakan Google Form untuk melihat tahap
tahap kefahaman mereka dan juga dapat membuat pentaksiran. Ini akan memberi peluang kepada murid yang mempunyai masalah capaian internet. Pendekatan secara gabungan offline dan online. Bagi murid yang tidak boleh mengikuti kelas secara Google Meet iaitu melalui online, guru akan memberi tugasan atau aktiviti pembelajaran melalui pendekatan offline iaitu arahan melalui WhatsApp, Telegram ataupun SMS, bahan PDPR, slide, nota PDF, nota, video dan juga buku teks, channel YouTube guru dan juga modul PDPR. Ini akan membantu mereka semua terlibat di dalam PDPR. Pemberian modul PDPR iaitu pendekatan offline. Seramai 41 orang murid terlibat dengan pemberian modul. Murid yang terpilih iaitu murid yang mempunyai masalah peranti dan juga tiada internet. Pemberian modul ini dibuat secara pandu lalu dan ibu bapa akan mengambil dan memulangkan modul pada setiap hari Jumaat di Pondok Jaga. Kepelbagaian kaedah PDPR. Dalam menjayakan PDPR, guru-guru berusaha melaksanakan pelbagai kaedah PDPR agar asas pembelajaran murid dipenuhi. Untuk memenuhi asas pembelajaran, guru-guru akan menggunakan pelbagai kaedah pengajaran, misalnya kaedah Flip Classroom yang menjadi pilihan guru-guru di Sekolah Kebangsaan Cikus selain kaedah-kaedah lain yang turut dilaksanakan. Jadual waktu yang fleksibel. Jadual PDPR yang fleksibel supaya dapat memenuhi sosio-emosi murid, iaitu bilangan mata pelajaran yang tidak terlalu banyak dalam satu hari, 3 hingga 4 subjek sahaja, dan masa bagi setiap satu mata pelajaran dipanjangkan maksima sehingga 2 jam. Ini supaya murid mempunyai masa untuk berinteraksi dengan guru dan juga menyiapkan tugasan dalam tempoh tersebut. Pelaporan PDPR. Guru-guru akan membuat pelaporan dalam sistem pelaporan PDPR. Sebelum pukul 6 petang, semua guru diminta mengisi pelaporan di dalam sistem pelaporan PDPR yang melibatkan 2 pelaporan iaitu sistem pelaporan SPDPR dan juga sistem kehadiran murid di PDPR. Seterusnya ialah pemantauan PDPR. Bagi memastikan proses PDPR berjalan dengan lancar dan berkesan, pihak sekolah juga menjalankan pemantauan dalam perkara berikut. Yang pertama, pemantauan ke atas guru-guru dengan melihat kepada penulisan ERPH dan juga pencerapan pengajaran guru sepanjang proses PDPR. Pihak pentadbir akan turut serta melihat proses PDPR dilaksanakan. Yang kedua ialah pemantauan pengisian pelaporan PDPR dalam SPDPR dan yang ketiga pemantauan kehadiran murid. Tujuannya adalah untuk memastikan PDPR yang dilaksanakan di Sekolah Kebangsaan Cikus dapat berjalan dengan baik dan memastikan PDPR dijalankan mengikut pendekatan dan kaedah yang sesuai dengan persekitaran dan juga sosio-emosi murid serta dapat membuat intervensi bagi murid yang tercicir ataupun tidak terlibat dengan PDPR. Dan seterusnya, penghargaan kepada semua. Akhir sekali, penghargaan diberi kepada semua yang menjayakan PDPR. Penghargaan ini melibatkan murid dan juga guru. Murid yang hadir 100% di dalam kelas PDPR dan terlibat serta aktif dalam PDPR akan diberikan penghargaan. Penghargaan juga turut diberikan kepada semua guru yang melaksanakan PDPR dengan pelbagai pendekatan dan kaedah. Tujuannya adalah untuk memberikan semangat dan juga motivasi kepada semua guru dan murid bagi menjalan dan melibatkan diri di dalam PDPR. Sekian, terima kasih. Semoga perkongsian ini akan memberi manfaat kepada semua. Ambillah mana-mana yang baik dan tinggalkan mana-mana yang kurang. Sekian, we believe, we achieve, we deliver.